Pengenalan. Penebangan hutan merupakan satu aktiviti di mana pokok-pokok ditebang atas sebab-sebab yang tertentu. Seperti faktor semula jadi, faktor pembangunan, kegiatan ekonomi, pertanian pindah dan juga kegiatan pembalakan haram. Hasil pokok kayu keras yang bermutu tinggi seperti kayu cengal, meranti seraya dan keruing mempunyai nilai yang tinggi di pasaran tempatan dan juga luar negara. Kayu keras Malaysia sememangnya mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Berbagai jenis akar kayu dan herba seperti tongkat ali, kacik Fatimah dan sebagainya dijadikan ubat-ubatan tradisional untuk kegunaan penduduk. Malahan, hasil hutan yang bermutu tinggi ini dapat memberi pendapatan kepada masyarakat melalui pekerjaan seperti penjualan perabot, herba-herba atau ubatan tradisional dan sebagainya. Penebangan hutan merupakan salah satu aktiviti ekonomi hutan simpan yang memerlukan penelitian agar anugerah semula jadi hutan tersebut tidak terjejas dengan sewenang-wenangnya. Di samping itu, usaha tersebut juga penting agar tidak mengorbankan keupayaan untuk memenuhi keperluan dan kehendak generasi akan datang. Justru, proses penilaian terhadap impak alam sekitar serta keperluan dalam membuat penganalisian terhadap kos dan faedah yang bakal diperoleh daripada kegiatan yang bakal dijalankan agar dapat memastikan bahawa ianya mendatangkan lebih banyak kesan positif berbanding kesan negatif terhadap alam sekitar, sosial dan ekonomi. Antara sumber yang boleh diperoleh ialah sumber kayu kayan, galian, herba atau ubat-ubatan, spesies flora dan fauna, haiwan dan sebagainya. 297 yang merupakan aset berharga yang perlu dipelihara agar kawasan hutan dapat dikekalkan dengan ciri semula jadinya. Kesan-kesan penebangan hutan. Terdapat 10 kesan penebangan hutan. Yang pertama, kepupusan flora dan fauna. Penerokaan hutan menyebabkan flora dan fauna semakin diancam kepupusan apabila habitat mereka untuk membiak telah diganggu dan sumber makanan mereka juga telah terputus. Ini menyebabkan mereka terpaksa mencari habitat baru di luar sana sehingga menyebabkan haiwan-haiwan ada yang mati dilanggar atau mati dihempak oleh pokok. Yang kedua, hasil hutan berkurangan. Hasil hutan seperti kayu, kayan, rotan, damar dan herba-herba yang mempunyai pelbagai khasiat akan berkurangan sekiranya penerokaan hutan semakin berleluasa tanpa kawalan. Yang ketiga, kawasan tadahan air. Hutan yang berperanan sebagai kawasan tadahan air di mana untuk menampung air hujan akan hilang fungsinya sekiranya penebangan hutan berlaku secara berleluasa. Ini menyebabkan air hujan akan turun ke tanah dengan laju dengan kuat dan membentuk aliran air yang akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar, lalu berlakulah kejadian seperti hakisan tanah atau tanah runtuh. Yang keempat, banjir. Pendedahan tanah kepada air hujan adalah tinggi apabila tiada hutan atau tiada pokok yang dapat dijadikan sebagai kawasan tadahan air. Ini menyebabkan aliran air permukaan bertambah apabila tanah tidak dapat lagi menyerap air yang terlalu banyak dan aliran air ini akan mengalir ke dalam sungai lalu menyebabkan sungai melimpah kerana kuantiti airnya terlalu banyak dan berlakulah banjir. Yang kelima, rantaian makanan terputus di mana hutan merupakan sumber makanan utama kepada haiwan maupun manusia. Haiwan-haiwan terpaksa keluar mencari sumber makanan baru untuk meneruskan kehidupannya sehingga terpaksa mengganggu manusia untuk mendapatkan makanan. Jadi kesan penebangan hutan di Malaysia yang keenam kita dapat lihat berlakunya peningkatan suhu global iaitu apabila gas karbon dioksida yang telah dilepaskan oleh manusia dan juga haiwan tidak dapat lagi diserap oleh pokok-pokok yang telah ditebang dan menyebabkan gas karbon dioksida telah terkumpul dan terbebas di atas muka bumi ini dan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu global. Kesan yang ketujuh ialah berlakunya hakisan tanah. Di sini dapat kita lihat hakisan tanah tersebut berlaku kerana pokok-pokok yang telah ditebang oleh manusia yang tidak bertanggungjawab menyebabkan tidak lagi dapat mencengkam tanah di atas permukaan bumi dengan menggunakan akar pokok tersebut
dan menyebabkan tanah telah menggelongsor dan terus mengalir ke dalam sungai yang berdekatan. Hal ini juga menyebabkan berlakunya juga pencemaran air sungai kerana tanah-tanah yang telah menggelongsor ke dalam sungai menyebabkan berlakunya perubahan air sungai menjadi semakin keruh dan berkeledak. Kesan yang kesembilan ialah berlakunya ancaman terhadap paya bakau. Okey, di sini kita dapat lihat pada zaman kini seiring dengan masa kini ancaman terhadap paya bakau terhadap fokus dan integritinya semakin terancam akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Dan kesan yang terakhir sekali iaitu kesan penebangan hutan yang ke-10 kita dapat lihat di sini ialah terjejasnya kehidupan orang asli. Dapatlah kita lihat pada masa kini, walaupun dunia semakin moden, namun masyarakat asli lebih mementingkan kehidupan mereka dengan menempat di dalam hutan, berlindung di dalam hutan dan mencari makanan untuk mereka hidup juga dengan bersumberkan makanan di dalam hutan. Antara solusi yang dapat dilakukan untuk membendung penebangan hutan ini ialah yang pertama, mewartakan taman negara atau hutan simpan. Sekiranya kita mewartakan hutan sebagai hutan simpan, orang awam atau sesiapa sahaja tidak dapat melakukan aktiviti penebangan secara sesuka hati. Oleh itu, dengan cara ini, kita dapat menjaga sumber hutan dengan sebaik mungkin. Solusi yang kedua ialah menegaskan isu kepentingan hutan dalam pendidikan. Hal ini kerana dengan menegaskan isu tersebut dalam pendidikan, masyarakat dapat memupuk kesedaran daripada awal. Kepentingan ini juga boleh dijadikan satu bab yang khas dalam mata pelajaran yang terlibat seperti sains dan geografi. Solusi yang ketiga ialah menjalankan rondaan dan kawalan secara kerap oleh ranger hutan yang dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, pihak berkuasa lebih mudah untuk menangkap individu yang melakukan kesalahan pencerobohan. Solusi yang keempat ialah menggalakkan kerjasama pihak berkuasa dengan masyarakat awam. Pihak berkuasa haruslah menguar-uarkan cara untuk membuat aduan kepada masyarakat awam agar mereka dapat mengetahui cara untuk membuat aduan sekiranya berlaku pencerobohan. Kerjasama ini wajib dilakukan agar dapat menghentikan aktiviti penebangan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahira binti Muhammad Rusli. Pada hari ini saya akan menyambung solusi untuk menghalang penebangan hutan. Solusi yang kelima ialah Perkhidmatan menguatkuasakan undang-undang. Yang keenam, melakukan penebangan terpilih. Yang ketujuh, membuat rawatan silviculture seperti penanaman semula pokok dan pembajaan semula pokok-pokok. Yang ke-8 ialah dengan mengadakan kempen sayangi alam sekitar dengan membuat pameran dan kuis kepada orang awam. Ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat di setempat kita. Kesimpulannya, hutan di negara kita telah kehilangan banyak biodiversiti aslinya disebabkan oleh aktiviti penebangan hutan yang dijalankan. Aktiviti ekonomi yang merangkumi pengumpulan sumber hutan perlu dilaksanakan dengan lestari agar tidak mengorbankan keupayaan untuk memenuhi keperluan dan kehendak generasi akan datang. Antara sumber tersebut ialah sumber kayu-kayan, herba-herba, ubat-ubatan, galian, flora dan fauna, dan haiwan dan sebagainya, yang merupakan aset berharga dan perlu dipelihara demi menjamin kelestarian semula jadi hutan. Aktiviti tersebut perlu dikawal dengan sebaiknya agar keseimbangan ekosistem hutan tidak terganggu dan semua hidupan dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Oleh itu, setiap individu perlu bekerjasama dalam memelihara dan memelihara ekosistem hutan kerana hutan banyak memberi manfaat dan kepentingan kepada semua hidupan di muka bumi ini.